Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi ya hari ini. Dalam video kali ini kita akan tengok tajuk 15.3 iaitu kesan urbanisasi kepada satu-satu negara atau kawasan lah. Okay, kita boleh pecahkan kepada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Okay, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama perubahan lanskap. Okey. Lanskap ni ada atau dalam arti kata lain ialah perubahan pandang darat dia lah. Okey. Landscape dia. Okey, yang ni kita tengok dari segi aspek struktur bangunan, jaringan pengangkutan dan perubahan guna tanah bandar. Okey. Struktur bangunan kita boleh tengok jenis-jenis bangunan lah. Bangunan hebat-hebat, bangunan tinggi-tinggi biasanya akan ada di bandar besar. Jaringan pengangkutan yang moden, ada sistem rail, jalan raya bertingkat. Okey, contohnya ada laluan terawal bawah tanah ke, tu pengangkutan lah tu. Dan perubahan guna tanah. Okey, kalau sebelum ni tanah banyak untuk kawasan, kalau di luar bandar ke pertanian, kalau di bandar kepada komersial. Okey. Tanah komersial dan juga tanah untuk bangunan-bangunan je lah. Okay, atau juga mungkin adalah sikit-sikit tanah, contoh macam Kuala Lumpur kan, kita boleh tengok adalah taman-taman dalam tanah. Contoh Tokyo, kawasan lapang untuk rekreasi orang di bandar. Okay. Sini bagi contoh, proses urbanisasi yang lengkap di bandar-bandar besar telah mengubah lanskap bandar dengan terbinanya bangunan-bangunan tinggi kerana kekurangan tanah dan kos yang tinggi. Kos tanah yang tinggi. Ini kena ingat ni, kadang-kadang dia tanya juga soalan. Kenapa bandar, di bandar-bandar besar, bangunan dibina secara bertingkat atau bangunan dibina tinggi? Jawapan dia adalah kerana kekurangan tanah dan kos tanah yang tinggi. Satu kaki persegi katakan kalau di luar bandar mungkin hanya RM10 satu kaki. Kalau di bandar mungkin sampai RM500 satu kaki persegi. Tidak nak memaksimumkan penggunaan tanah, jadi dia kena buat secara bertingkat. Contohnya di Kuala Lumpur, New York dan Tokyo. Okey, peluang pekerjaan. Peralihan dalam kegiatan ekonomi daripada sektor primer pada sektor sekunder. Sektor primer tu sektor berasaskan pertanian lah. Pertanian, perikanan, pembalakan, pelombongan. Itu sektor primer tu panggil. Okey. Kepada sektor sekunder dan tertier. Sektor sekunder ni kedua perkilangan. Tertier ialah perkhidmatan. Okey. Bank tu tertier lah, kita panggil bank. Okey, sekat insurans, pendidikan, servis-servis lah. Okey. Itu tertier. Telah menyediakan peluang pekerjaan seperti dalam industri memproses makanan dan minuman, elektronik dan automotif. Okey, pasar raya tu ialah sektor perkhidmatan. Okey. Keadaan ini menjadi tarikan penduduk dari luar bandar ke bandar. Contohnya Kampung Batak Rabik. Nama kampung pun. Okey. Tak tahu kat mana, awak Google lah kalau nak tahu ni. Buka Google Map, tengoklah kamu mana Batak Rabik. Perak ke Bangi, Selangor. Okey. Contoh migrasi antarabangsa dari Nepal ke Malaysia. Okey. Malaysia masih lagi bergantung kepada sektor, sebelum ni kita sektor primer adalah utama.
Okey, kemudian kita beralih kepada sektor sekunder dan tertier. Tapi sektor primer kita yang paling hebatnya adalah kelapa sawit lah. So awak kena tahu dah tu. Dan juga petroleum. Okey, satu primer kita. Pelombongan petroleum. Okey, hasil utama kerajaan. Kelapa sawit, kalau yang sektor primer kelapa sawit dan petroleum. Okey. Peluang pekerjaan menambahkan peluang pekerjaan. Okey, kemudian perkembangan infrastruktur, peningkatan jumlah penduduk telah menggalakkan kerajaan untuk menyediakan kemudahan infrastruktur seperti pendidikan, kesihatan, bekalan air dan elektrik, pengangkutan dan telekomunikasi. Contohnya perkembangan bandar kita boleh tengoklah di Kuala Lumpur dan Kuching, Sarawak, 5 Peru dan Busan, Korea. Train tu Busan. Siapa pernah tengok? Train tu Busan. Okay, Busan, Korea Selatan. Okay. Perkembangan infrastruktur. Kalau di mana maju, pengangkutan rail adalah satu pilihan yang sangat popular. Okay. MRT, contohnya macam ni lah rail kita panggil. Okay, MRT, LRT, monorail, apa-apa saja yang digunakan lah. Nama-nama dia saja tu, komuter. Okay. Apa lagi? Kalau di Malaysia lah tu, contoh di Malaysia. Okay. Okay, kalau di Jepun kita ada kereta api laju tu, Shinkansen tu. Itulah contoh antara satu perkembangan infrastruktur yang sangat pesat. Okay. Dia menghubungkan bandar-bandar utama di Jepun. Okay. Kereta api laju. Kelajuan dia boleh capai sehingga 300-400 km sejam. Okay, pendapatan yang tinggi, taraf hidup meningkat. Poin seterusnya ialah taraf hidup meningkat. Pendapatan yang tinggi di bandar dan kehidupan selesa. Okay, poin dia. Meningkatkan taraf hidup penduduk. Okay, gaji mahal. Maka peningkatan taraf hidup penduduk pun akan meningkat. Okay, kehidupan selesa ni kalau bila ada gaji tinggi tu kehidupan dia lebih selesa lah. Okay, dapat rumah yang lebih baik, dapat membeli dengan lebih beli barangan pun lebih mudah. Okey, pendapatan tinggi. Penduduk boleh mendapatkan barangan, pendidikan dan kemudahan pendapatan yang baik di bandar. Ada duit boleh pergi klinik swasta, pergi hospital swasta, bayar ada medical card. Okey. So, taraf hidup dia pun meningkat. Okey. Contohnya di Selayang, Shah Alam, Selangor, Karachi, Pakistan dan Shenzhen di China. Okey, kemudian kita tengok kesan negatif. Nanti awak salin poin-poinnya. Poin-poin kesan positif dan poin fakta kesan negatif. Okey, yang pertama kesan negatif ialah Pulau Haba. Okey, berlaku disebabkan oleh peningkatan suhu sesuai bandar berbanding suhu di kawasan sekitar kerana kekurangan tumbuh-tumbuhan. Kawasan sekitar ni kawasan di luar daripada bandar. Okey, bukan dalam bandar tu juga. Okey, katakan pusat bandar kawasan dia 5 km persegi. Jadi di luar sekitar tu kita panggil kawasan sekitar. Okey, dan ini memang betul kalau di tengah-tengah bandar tu panaslah sebab dia tak ada pokok sangat. Dia banyak bangunan, banyak kawasan berturap, okey, banyak cermin. Okey, dan tak banyak pokok. So perbezaan suhu tu memang ada. Kalau kawasan sekitar tak banyak bangunan dan lebih banyak pokok, jadi suhu lebih rendah. Bangunan konkrit dan permukaan berturap. Okey, bangunan konkrit dan permukaan berturap. Itulah yang jalan raya atau ada kawasan-kawasan pun dia hanya letak dia simen ke apa. Entah letak mozaik, letak bata, berturap lah tu belakang. Menyerap dan menyimpan haba.
Okey, terutama kalau awak bangun yang berwarna hitam, okey, dia menyerap dan menyimpan haba lah. Okey, bangunan yang dibina rapat, berkaca dan bercermin memerangkap haba. Okey. Bangunan dibina rapat, ni punca pula haba lah ni. Selain daripada tak ada tumbuhan, okey. Satu, tak ada tumbuhan. Yang kedua, bangunan konkrit yang dibina rapat, berkaca dan bercermin serta permukaan berturak. Okey, yang ini memerangkap haba. Asap kenderaan dan kilang turut menyumbang berlakunya pulau haba. Okey, ini poin seterusnya. Okey, karbon dioksida, karbon monoksida ini memerangkap haba dari matahari. Okey, contohnya di Los Angeles, Kuala Lumpur dan Hong Kong. Okey, itu contohlah. Kemudian pencemaran. Pencemaran udara berlaku akibat peningkatan bilangan kenderaan. Okey. Peningkatan bilangan kenderaan dan kilang di bandar. Asap kenderaan yang menggunakan karbon monoksida dan sulfur dioksida menyebabkan udara mudah tercemar, contohnya di Manila, Beijing dan Moskow. Ini memang tak ada pilihan lah. Kecuali suatu hari nanti semua orang menggunakan kereta elektrik, jadi tak ada asap kenderaan. Okay, kita akan beralih. Mungkin 20 tahun lagi awak pun akan mampu beli kereta elektrik. 10 tahun lagi bila awak mula bekerja, mana tahu dapat gaji yang besar kan. Okay, boleh mampu beli kereta elektrik. Kereta yang guna bateri lah. Maksudnya awak tak payah isi minyak dah. Okay, so pencemaran udara tu memang akan boleh dikurangkan lah. Okay, pencemaran air, dia berlaku akibat pembuangan sampah dan sisa kilang ke dalam sungai. Okay. Contohnya Sungai Kelang, Sungai Ido dan Teluk Tokyo di Jepun. Pencemaran bunyi berlaku kerana bilangan kenderaan yang banyak. Contoh Jakarta dan Mumbai. Okay. Pencemaran bunyi ni daripada bunyi kenderaan itu sendiri, kenderaan yang bergerak, okay, ada seretan daripada tayar, bunyi enjin, bunyi exhaust, dan juga bunyi horn. Okay, pencemaran bunyi lah tu. Ada setengah bandar tu memang dia suka horn. Okay. Saya tak tahu bandar lain, tapi saya pernah pergi ke Cairo, di Mesir. Ni orang sana kat memang suka horn. Sikit-sikit horn. Tangan tu satu dekat nak bergeser, satu lagi pergi horn. Gitulah umpamanya. Sikit-sikit horn, pom 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 non stop. Okey. Kadang-kadang bunyi macam kat pesta pula. Okey. Kemudian hujan asid. Okey, dia daripada kilang-kilang perindustrian, hasil asap daripada kilang-kilang perindustrian ni menyebabkan berlakunya hujan asid. Kesan hujan asid telah menjejaskan, ni poin dia, tumbuhan dan hidupan akuatik. Kesihatan manusia, tumbuhan dan hidupan akuatik. Dia tak tambah sikit lagi. Hujan asid juga boleh menjejaskan binaan. Okay. Bangunan, kenderaan, okay, arca-arca yang dibina. Okay, sebab itu hujan tu mengandungi asid dan dia boleh memberi menghakis bahan-bahan yang kena hujan tu. Okey. Itu sebabnya jangan duk mandi hujan kalau duk kat mana bandar ke apanya. Okey. Jangan duk suka-suka nak main hujan tengah-tengah bandar tu. Kalau kita kapau ni test sikit. Dan kalau nak main hujan pun tunggulah hujan tu lama sikit, mungkin 15 minit ke hujan, barulah awak nak pergi main pun boleh lah. Tengoklah kalau tak ada kilat ke apa kat. Okay, sebabnya hujan yang mula-mula turun tu dia penuh dengan habuk-habuk. Dia turun, okay, air hujan tu turun kena habuk-habuk dekat udara. Udara kita ni banyak habuk dah, banyak habuk, banyak gas. Dan bila kena hujan tu kena habuk-habuk tu, gas tu so dia biar turun dulu masuk dalam tanah belakang. So kalau hujan yang lama tu so yang seterusnya barulah boleh awak nak mandi ke nak main hujan ke apa. Okey. Dak udara tu dah bersih dah sikit. Udara yang terkotor tu ada kena dah hujan mula-mula tu. Okey.
Contoh beliau tengoklah, beliau tulis dalam kunatan nanti. Okey, kemudian banjir kilat. Okey, proses urbanisasi yang pesat menyebabkan kejadian banjir kilat. Banjir kilat ni berlaku apabila tak ada oyak. Okey, hujan lebat berlaku dalam tempoh yang singkat dan air tu tak dapat mengalir dengan baik. Okey, banjir kilat. Lepas tu dia surut dengan cepat. Okey, dia berlaku dengan cepat, dia akan surut dengan cepat. Kawasan bandar yang berturap ni akibat perancangan yang kurang kemas lah ni. Menyebabkan larian air permukaan melebihi dari kadar resapan ke dalam bumi. Okay, air tak boleh, kalau tempat biasa, kalau kawasan yang ada tanah, bila hujan, dia akan meresap ke dalam tanah dan juga mengalir kan, dua lah. Tapi kalau dekat bandar, sebab ada permukaan tar, ada banyak permukaan berturap yang lain, jadi air tu hanya mengalir sahaja dan dia tak cukup. Kalau aliran air tu, hujan tu sangat besar, sangat lebat, jadi dia tak sempat lokal lipoh. Okey, tak sempat nak mengalir, lokal ke lipoh, pergilah ke kawasan sekitar. Okey, longkang yang tersumbat tidak berupaya menampung isu pada air yang banyak dan menyebabkan banjir kilat berlaku. Okey. Dia bagi contoh Dakar dengan Hanoi, dengan Kuala Lumpur pun belana. Di Malaysia bandar lain pun ada. Okey. Dekat Malaysia pun banyak bandar lain pun ada juga. Okey. Masalah longkang lah, masalah longkang dan juga pengairan yang tidak sempurna. Okey. Okey, kesesakan lalu lintas. Okey, pertambahan bilangan kenderaan di jalan raya. Okey. Menyebabkan kesesakan lalu lintas berlaku. Semua orang nak guna kereta, tak usah guna pengangkutan awam. Ada kereta masing-masing, semua nak bawa kereta, so jadilah jam. Berlaku kerana sistem jalan bandar tidak dapat menampung aliran trafik pada waktu puncak. Okey, sistem jalan bandar tidak dapat menampung aliran trafik pada waktu puncak. Okey, pada waktu puncak ni mula-mula nak pergi kerja lah. Antara pukul 7.30 hingga pukul 9 tu memang kalau di bandar besar memang time jam lah masa ni. Okey. Tu sebab ada yang kerja tu kena turun pukul 6 lagi, pukul 6.30 lagi kena pergi dah kalau jauh sikit lah duduk. Okey. Lagi ke bandar besar tu kena standby 2 jam dah kereta, terus jam dah kereta nyapa tempat kerja. Kalau balik pula okey. Pukul 4, pukul 5, pukul 6 tu masa jam lah tu. Berlaku di bandar utama contohnya Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur dan Mexico City. Boleh dikatakan hampir semua bandar utama akan ada jam lah. Okey. Dan kesesakan ini boleh dikurangkan bila lebih ramai orang guna pengangkutan awam. Okey. Masalah seterusnya ialah setinggan. Kos rumah yang tinggi di kawasan bandar menyebabkan wujud kawasan setinggan. Okey, ini poin dia. Kos rumah yang tinggi. Kenapa tinggi? Sebab kenapa harga rumah mahal? Kenapa harga sewa mahal? Kerana nak buat tu mahal. Okey. Dan juga demand tu tinggi. Tu jadi mahal lah. Jadi sesiapa yang tidak mampu menyewa atau membeli rumah, jadi mereka buat rumah sendiri di tanah milik kerajaan atau tanah persendirian orang biasa yang tak jaga. Okey. Tengok ni kalau di Manila tepi sungai ni memang rizak kerajaan belaka lah ni. Rumah atas air gitu dan banyak masalah lah bila berlaku setinggal macam ni. Okey. Mereka akan bina rumah di kawasan rizat milik kerajaan secara tidak sah. Contohnya banyak di Hong Kong dan Manila. Kuala Lumpur pun ada kawasan setinggan. Biasanya orang-orang setinggan ni satu pekerja asing, yang kedua orang dari luar bandar, orang tempatan dari luar bandar yang tak ada apa-apa. Dia baru-baru nak cari kerja kan. Ya, dan tak mampu nak menyewa, dia duduklah kat setinggan. Kalau di Malaysia ni ramai Indonesia lah, Bangladesh. Indonesia dan Bangladesh. Okey, kemudian masalah sosial.
Poin dia sikit je. Pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran ni kenapa? Bukan kata dekat bandar tu banyak kerja. Memanglah kat bandar banyak kerja, tapi yang cari kerja tu lebih ramai daripada pekerja yang ada. So ramai juga yang menganggur. Dan kemiskinan. Kemiskinan ni berkait dengan kos sara hidup dia lah. Gaji 2,000 nak duduk di Kuala Lumpur, penat sikit lah. So miskin lah kita kira gitu. Gaji 2,000, 2,500 tu. Atau mungkin bawah pada 1,000 pun ada ramai lagi. Okay. Dia akan menyebabkan berlakunya masalah sosial seperti vandalism, penagahan dadah, kesihatan dan sebagainya. Jenayah pun ada jugalah. Masalah sosial atau jenayah. Okay. Curi, ragut, rompak. Okay. Okay. Itu saja untuk tajuk ni. Kesan. Dan nanti kita akan sambung subtajuk yang terakhir 15.4 ni, iaitu langkah untuk mengatasi kesan urbanisasi. Okey, itu saja. Sehingga kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Okey. Jumpa lagi. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.